Assalamualaikum. Lagi sekali podcast Atekoma. Kali ini kita bawa champion juga. Lagi sekali champion, tapi kali ini lebih special. Kita ada saudara Halim Reds, peminat setia, diehard fan kalau Torre darah keluar Liverpool. Okey. Hari ini kita nak sembang tentang, semua orang tahu Liverpool juara. Semua orang tahu Liverpool sangat cemerlang dalam 2 season ni. Tapi topik kita sebenarnya kita nak sembang Liverpool apa selepas ini. Jadi kita bawakan Abang Halim Reds kita. Tanpa membuang masa, saya nak minta Abang Halim Reds untuk cerita sikit kisah cinta antara Abang Halim dengan Liverpool. Dalam lebih kurang 1 minit, 2 minit sebelum kita masuk ke dalam 30 minit podcast kita. Jadi sebelum tu silakan seminit memperkenalkan diri. Okay. Assalamualaikum semua. Okey, Abang Mohsin, terima kasih jemput saya. Nama saya, nama penuh Abdul Halim Hafiz Abdul Rahman. Orang panggil Halim lah. Ataupun kalau untuk bola ni geng-geng panggil Halim Liverpool lah. Ataupun season ni Halim Salah kan. Okey, sejarah saya mula-mula ikuti Liverpool ni masa kecil dululah. Masa tu zaman mula-mula tengok zaman Fowler dengan McManaman. Fowler, McManaman, Stephen Chos masa tu kan. Kemudian Owen, kemudian Gerrard pun baru main masa tu. Okey, start mula dari situlah saya meminati Liverpool. Dan pada permulaan tu bila biasa kita masuk universiti lah kan, memang selalu kena bahan lah. Memang selalu kena bahan dengan kawan-kawan. Sebab yalah dah lama tak menang. Kebetulan pula saya masa tu saya sokong kalau bola ni tim klub Liverpool. So untuk negara, World Cup dan Europe, saya sokong Spain. Kebetulan masa tu pun memang zaman-zaman dua-dua tim ni zaman malak. Memang dua-dua ni kena bahan sampailah Spain juara dahululah. Dan sehinggalah pada tahun 2005 Istanbul memang masa tu tahun yang sangat gemilang lah. Tahun yang memang kita boleh balas balik. Tapi itu pun dekat final tu pun first half tu memang dah kena bahan dah. Tapi dengan saya confident masa tu bila Benitez masuk, saya walaupun dah kena 3-0, saya selalu confident bahawa Liverpool ni boleh buat magic. Start bila Benitez masuk ni, perangai dia pula masa tu dan sebenarnya sehinggalah Klopp datang, perangai Liverpool ni bila jumpa lawan kuat dia akan jadi lagi kuat. Dan bila mustahil tu Liverpool akan menang. Bila jumpa lawan macam Middlesbrough ke apa, dia dah habis. Saya pun hairan. So daripada situlah dan saya ada Facebook, saya selalu upload lah kat Facebook dan biasanya banyak kena bahan lah. Dan tapi bila Liverpool 2005 ni start kita tu. Tapi bila 2005 sudah lama kita nak menunggu tu. Dan bila kita gunakan Remember Istanbul je lah. Dan kawan-kawan pun bahan Remember Istanbul. Kan? Dan saya dekat Facebook saya ada buat setiap minggu bila ada EPL game saya ada buat macam prediction lah. Prediction dan prediction tu mestilah Liverpool menang lah. Dan memang kalau follow saya memang prediction tu ramailah haters tu akan komen lah. Akan muncul lah, haters akan muncul dan kita tetap tak ada masalah. Kita bagi dan pre-season kita akan bagi ramalan. Pre-season kita akan bagi ramalan lah untuk Liverpool tahun ni, pencapaian dan semuanya. Memang haters akan muncul. Standard bang, standard. Jadi itu sejarahnya lah. Sehinggalah penantian tahun lepas sebenarnya dah hampir-hampir kan.
kena lagi, tapi alhamdulillah dapat. Sebenarnya sebelum tu Champions League kalah dengan Madrid, memang kena bahan masak-masak malam tu. Kita dah bagi kan. Tapi kita confident. Kita dah cakap season lepas, dan kita pun confident season ni. Memang saya awal-awal saya dah letak dah. Sebenarnya saya letak awal season dulu. Season ni saya letak memang tak kalah, tanpa kalah, dan kita punya point saya target masa tu 110 point. Tapi agak terjadi beberapa perkara yang menyebabkan sebenarnya boleh dicapai, tapi ada terutamanya goalkeeper lah injured. Injury. Nanti itu kita sembang dalam podcast 30 minit kita. Okey. Terima kasih atas pengenalan kisah cinta daripada tahun 2000 sampai 2005 sampai sekarang akhirnya. Okey. Sebelum saya masuk ke dalam sesi podcast 30 minit soal jawab soalan-soalan maut ni, saya kena bagi tahu juga kepada Abang Halim undang-undang kita bang. Okey, 30 minit ni hanya saya sahaja dibenarkan bertanya soalan. Okey. Lepas itu kita akan upload ke apa sahaja yang kita rakam ni, kita akan upload ke YouTube channel Atekoma. Jadi apa sahaja yang Abang Halim cakap pada hari ini adalah milik publik dan peminat Manchester United pun boleh dengar. Okey, itu lagi bagus. Saya memang suka. Okey. Jadi tajuk kita adalah Liverpool apa selepas ini, dan besarlah harapan kita supaya Abang Halim boleh stay sampai habis. Boleh. Okey. Jadi saya akan tekan saya punya timer menandakan saya akan masuk ke soalan saya yang pertama. Abang Halim sudah bersedia? Sedia. Okey, tadi ada Abang Halim cakap tentang target 110 point, invincible, nampak pun memang macam perfect. Kekalahan dekat League Cup kita faham Aston Villa sebab nak menang Club World Cup. Tapi lepas tu FA Cup, kalah dengan Atletico Madrid, tak dapat invincible, point pun tak sampai 100. Apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya kalau FA Cup tu kan, FA Cup pun memang sebenarnya kita masa tu kita masih lagi bertanding dengan City lah. Mana masih ada City masih boleh kejar lagi. So dengan pemain utama kita yang yang kita tak ada backup yang kuat. Kalau kita tengok tim Liverpool ni untuk bench dia tak berapa kuat lah. Terutama kalau 3 penyerang tu kan. Jadi bagi saya tak ada Klopp memang first dia punya target ialah untuk mengembalikan EPL. English Premier League. Itu yang sudah terlalu lama yang tak menang di musim ni. Dan Eropah dah menang season lepas. Baru saja menang kan. Jadi sebenarnya kalau tak menang, bila dah menang season lepas dan fokus kita musim ni lah EPL, itulah yang patut kita dan dah terlalu lama belum menang lagi. Itu yang kita patut fokus dan kita perlu tumpukan 100% energi dekat situ. Supaya walaupun sedikit fokus kita tak lari. Jadi game-game lain macam Piala FA tu dia boleh mengganggu tumpuan dan sebab tu Klopp pun tidak menurunkan kesebelasan utama. Dan kalau player utama yang turun pun saya rasa mereka bermain safe, tidak bermain betul-betul sangat. Macam kalau sepatutnya boleh lari, boleh kejar, dia tak kejar 100% sebab mungkin takut injury, kan jatuh ke sebagainya, injured dan boleh beri efek kepada kempen untuk memenangi kejuaraan Liga. Dan invincible dan 100 point, 2 miss. Dan invisible tu sebab kebetulan pula masa tu invisible saya ingat saya ada terhenti Liga. Betul, Covid. Ada terhenti kan. Ada terhenti sekejap tu dan dia punya dan kita faham lah bila terhenti ni dia punya form tu kadang-kadang lari. Tuning lari kan, main tuning lari dan benda tu Watford pula masa tu tengah relegation
fight. Seorang yang menyelamatkan nyawa lah. Seorang yang menyelamatkan nyawa ni dia macam lari dikejar harimau. Dia punya biasa lari boleh macam kalau lari pecut tu dah boleh mengalahkan juara dunia. So macam tu punya Watford, dan Liverpool pula masa tu dah poin pun dah terlalu jauh, macam mustahil untuk dikejar, dan ada sedikit keselesaan. Keselesaan, hilang tumpuan sedikit, dan off form sedikit lah sebab timing. Dah dia punya timing tu lari sikit, dan kebetulan pula dengan lawan Watford dan Liverpool pun seperti saya katakan, dia walaupun musim ni dah memang prestasi tu cukup bagus dan skuad pun balance, tapi dia masih ada lagi sedikit perangai bila bertemu skuad lemah, dia boleh hilang tumpuan sedikit. Okey. Dia macam badi sikit tu, ada lagi sikit. Tapi apa pun EPL punya target tu tercapai. Apa pun itulah target yang utama. Dan yang lain-lain tu bonus saja. Dan kita faham bila dah menang, dah confirm saja kejuaraan, walaupun boleh lagi rekod nak menang 100 poin tu, biasanya kita faham lah bila dah tumpuan kita main pun dah tak macam faham. Ada sedikit lari lah sebab benda dah dapat. Yalah, betul. Dan benda dah dapat kan. So ada sedikit lari, dan lebih-lebih lagi lepas tu pula lepas juara mestilah ada orang berparti. Okey. Minum apa-apa, so lepas tu tak perform. Okey Malim. 2 season terakhir Champion League final, mula-mula kalah, lepas tu juara. EPL 2019 97 poin pun masih lagi nombor 2, tapi 2020 99 poin juara. Maknanya dalam 2 season ni memang Liverpool betul-betul top form. Jadi soalan kita selepas ini, season depan, Liverpool baru ni hanya belanja 8.6 juta aja untuk bergelar juara. Dulu Leicester juara pun dia belanja 27 juta. Jadi adakah Jurgen Klopp masih lagi nak buat style yang sama, ataupun Liverpool perlu berbelanja untuk kekalkan kejuaraan? Silakan. Saya rasa untuk berbelanja terlalu besar tak perlu. Sebab dan sebenarnya strategi FSG tu memang dengan Klopp memang cukup-cukup baik. Macam mereka mementingkan kualiti yang boleh digelar. Macam specialnya Liverpool ni di bawah, sebenarnya bukan di bawah Klopp saja, sebelum ni pun specialnya Liverpool ni ialah kita melahirkan bintang. So kita tidak membeli bintang. Maknanya Liverpool satu kelab yang melahirkan bintang-bintang hebat. Maknanya pemain tu dia jadi hebat bila di Liverpool. Liverpool melahirkan pemain yang hebat. Kita lihat macam sebelum ni Luis Suarez. Kan, Luis Suarez sebelum datang ke Liverpool bukanlah star sangat. So bila dengan Liverpool jadi player yang jadi rebutan dunia. Luis Suarez, Sterling, Coutinho, Salah. So Firmino, Mane. So kita Wijnaldum, kita melahirkan player-player yang sebelum datang ke Liverpool ialah player yang baik tetapi bukan level star, dan kita melahirkan star. Kita tidak macam mana kita tim football yang kata original football, love football tidak fake macam tim City, MU yang beli player-player yang star dengan harga yang begitu mahal, dengan harga yang cukup mahal lah, cukup terlalu tinggi dan kena scam lah mungkin. Okey, tapi bila dah jadi juara kelab dunia, juara EPL, juara Eropah, dah tentulah ada player yang dikaitkan. Khalidul Koulibaly, kedatangan Nicolas Coutinho, Thiago Alcantara, Adama Traore. Ada komen daripada senarai ni, ada komen? Ya, player-player tu bagi saya ada kuat, macam sekarang ni dah kuat. Cuma
kita perlu sedikit lagi penambahbaikan kerana second team tu, bench tu mungkin tak berapa uh, standing dengan first 11 lagi. Jadi kita berbanding City dengan dia punya bench pun star-star kan. Then macam bagi saya kita perlukan macam untuk kukuhkan lagi pertahanan. Kalau kita boleh dapatkan Koulibaly tu sangat pairing dengan Van Dijk, memang sangat-sangat perfect. Kita boleh macam kalau boleh pairing dua ni dengan Alisson tak injured, saya target season baru ni kita bolos pun untuk Liga ni tak lebih daripada 10 gol sepanjang season. Okay, kalau dua-dua ni tak injured lah. Kalau pertahanan ni tak injured, mana-mana Alisson, kalau Koulibaly, Van Dijk dengan dua player ni tak injured, kita boleh pertahankan bolos kita tu tak lebih daripada 10 gol sepanjang season. Itu kita punya target. Dan cuba kita perlu backup keeper ni, bagi saya kalau kita boleh lagi cari yang lebih baik lah. Tapi Adrian tak cukup bagus. Apa dia? Adrian tak cukup bagus. Adrian bagus, kadang-kadang dia kalau lebih baik kita boleh dapat lagi bagus, tapi mungkin sukar sebab yalah, kalau kita dapat player go yang kedua ni mesti confirmnya dia orang kata akan jadi backup player saja. Betul. So mungkin tak ramai yang akan nak main. Cuma kalau Adrian pun kita kena tingkatkan prestasi Adrian lah, turunkan lebih banyak Adrian di game untuk selain daripada EPL dan Champions League. Dan untuk tengah pula, saya rasa kita kalau boleh kita cari seorang lagi player yang kreatif. Macam kelemahan season lepas yang kita boleh nampak daripada game Liverpool, terutama di EPL ataupun dengan game yang menentang Atletico Madrid, bila kita berhadapan dengan tim yang bermain parking bus. Okay. So bila berhadapan dengan tim yang main parking bus dan counter attack ni, kita agak sukar sebab kita punya midfield kita ialah laju dan robust. Tapi kita tak ada, so bila orang main sama-sama attack, kalau kita lawan macam sama-sama attack Arsenal, lawan Barcelona, lawan Madrid, so kita boleh perform sebab kita robust dan kita pantas. Tapi bila lawan yang tim yang main imbas ni, 10 orang dalam kotak penalti, kita boleh jadi mati akal. So masa itulah kita perlukan seorang player tengah yang licik, yang kreatif dan juga boleh skor daripada jauh. Seperti Coutinho lah, Masalah kita ialah satu lagi, selain daripada kita tak ada midfield yang licik, juga kita tak ada skorer daripada jauh setaraf dengan Coutinho. Setaraf dengan Coutinho, ataupun sebelum tu Gerrard kan. Sebelum tu kita ada Gerrard, sekarang kita ada Coutinho. Tapi sekarang lepas tu kita tak ada. Kalau masa Coutinho tu, kalau Coutinho tak ada, kita ada Suarez. Suarez pun boleh skor jauh, free kick dan sebagainya. So kita macam sekarang ni free kick dah dah boleh right back dah boleh skor juga, tapi dia perlukan, tapi itu daripada free kick sajalah, daripada jauh masih tak ada lagi. Yang tiba-tiba daripada out of nowhere skor. Skor macam tu. Ox tu boleh juga, tapi Ox masih belum level Coutinho lagi. Dan belum level kesebelasan utama kan. Bukan kesebelasan utama juga. So kita perlukan seorang yang kreatif, yang boleh pecahkan pertahanan yang sangat ketat dan boleh skor daripada out of nowhere. So bila ada ni kita akan complete. Cuma kalau tak dapat player luar, kalau boleh Coutinho kita beli balik, lagi bagus lah. Bagi saya lagi bagus, tak ada masalah. Tapi kalau tak dapat pun daripada luar, bagi saya kita boleh tambahkan, kalau kita boleh dapatkan Adam Traore pun bagus. Dia ni laju kan. Tapi untuk internal pun sebenarnya kita Klopp boleh bagi peluang lagi kepada, saya nampak, Minamino. Okey.
Minamino jika Klopp bagi fokus sikit dekat dia dan bagi peluang dekat dia untuk dia di posisi yang asalnya, di tengah lah kan. Minamino di tengah central, di tengah striker, bukan macam lately Klopp bagi dia main belah kanan. So itu bukan posisi natural yang perfect dengan Minamino. So bagi peluang dekat Minamino untuk berada di tempat Coutinho dulu. Saya confident sebab Minamino pun saya tengok ada skill, dan jika boleh fokus, Minamino pun boleh skor jauh dan dia boleh actually ganti macam boleh ganti Coutinho, Minamino tu, jika dia beri peluang. Kalau semua apa yang Abang Halim cakap ini jadi kenyataan, macam Liverpool boleh lagi sekali jadi juara Liga, tapi soalan saya, juara Liga tu bukan soalan. Itu memang saya confident penuh. Itu bukan soalan boleh juara atau tidak. Soalannya ialah berapa poin. Lama. Okey, jadi siapa yang akan cabar? Siapa yang akan cabar berdasarkan pembelian sekarang? Chelsea nampaknya gila. Manchester City dah mula beli player. Bruno Fernandes dah makin bagus di Manchester United. Arsenal mungkin akan masuk player baru. Jose Mourinho akan buat pembelian di Spurs, itu memang kita tahu. Siapa yang akan cabar Liverpool? Yang cabar Liverpool memang tak ada. Tim lain tak ada harapan kecuali Manchester City. Manchester City, okay. Ya. Tim lain tak ada harapan. Macam Manchester United pun, bagi saya season depan dia akan kembali off form balik. Macam season ni dia macam bila Covid ni, kemudian dia orang lain tu tiba-tiba off form, macam Leicester kan tiba-tiba off form, buat terhenti. So sebenarnya nasib baik lah MU dapat ke Liga Juara-Juara, sebab dia bernasib baik dengan Covid ni, sebab masa tu form Leicester tengah form, jadi dia putus tu, and then terus hilang form. So mereka hanya sebenarnya mereka layak pun sebab Leicester hilang form. Itu saja. Bukan mereka kuat pun. So tahun depan saya rasa MU akan kembali di luar top 4. MU akan kembali di luar top 4 ni satu ayat yang berani ni bang. Okey, soalan seterusnya. Kita dah tinggal 14 minit je, masa lebih kurang. Saya akan sebut 2 nama player Liverpool. Abang pilih satu, siapa yang Abang Halim rasa lebih relevan atau lebih bagus untuk Liverpool dalam sejarah Liverpool berbanding yang seorang lagi. Boleh? Okey, boleh. Okey. Fernando Torres, Roberto Firmino. Roberto Firmino. Steve McManaman, Mohamed Salah. Salah. Robbie Fowler, Sadio Mane. Mane. Robbie Fowler, Sadio Mane. Mane. Luis Suarez, Michael Owen. Luis Suarez. Jamie Carragher, Virgil van Dijk. Van Dijk. Steven Gerrard, Jordan Henderson. Steven Gerrard. Steven Gerrard tak julang EPL? Ya, tapi dia membawa Liverpool satu jangka masa yang lama. Membawa dia, dan sebenarnya dia dan Torres membawa Liverpool satu jangka masa yang lama sebagai pencabar dan juga sebagai juara, dan membawa Liverpool juara Champions League di ketika orang tidak memberi harapan langsung. Okey. Dan membawa Liverpool dia pada zaman hingga ke berapa kali? 3 kali untuk mencabar kejuaraan, walaupun tak berjaya, tetapi dia mengekalkan. Maknanya kalau tak ada Gerrard masa tu, mungkin Liverpool ni dah bawah, di luar top 4 lah. Okey, faham. Okey, seterusnya saya akan sebut seorang player Liverpool sekarang dan seorang lagi player daripada luar. Jadi kita nak minta pilih
sama ada kekalkan player itu ataupun tukar dengan player lain luar yang saya cakap. Maksudnya kekal atau tukar. Andy Robertson atau Marcelo Real Madrid? Robertson. Roberto Firmino atau Sergio Aguero? Firmino. Ini lain macam ni. Memang Firmino lebih baik daripada Sergio Aguero ataupun kerana cara permainan Klopp? Kerana cara permainan Klopp. Kalau Aguero masuk mungkin kalau nak ganti Firmino mungkin tak sesuai. Kalau Aguero tu ganti Mane mungkin sesuai. Oh, okey. Mohamed Salah ataupun prospek England yang tengah Manchester kejar sekarang ni, Jadon Sancho? Salah. Salah. Virgil van Dijk ataupun Sergio Ramos? Van Dijk. Ramos Jordan dah Henderson? Ramos dah zaman dah out dah. Okey. Jordan Henderson atau Pogba? Henderson. Henderson. Ya. Yeah. Sebab Pogba main MU. Okey, ada pertikaian dalam podcast sebelum ni pun ada isu juga. Henderson is a better captain, Gerrard is a better player. Adakah Abang Alim bersetuju ataupun ada komen lain? Tak juga. Gerrard is a better player and captain. Okey. Ya. Yeah. Tapi Henderson pun is not bad lah. Okey. Rafa Benitez, kalau nak dibandingkan dengan Jurgen Klopp, siapa lebih master tactician? Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Okey, tapi Rafa Benitez melakukannya dengan pasukan yang nampak agak biasa. Jurgen Klopp melakukannya dengan pasukan yang nampak macam star-studded. Ada komen tentang tu? Sebenarnya tactician kalau kalah mati mungkin lebih kepada mungkin Benitez ada kelebihan sedikit berbanding Klopp. Tetapi untuk long run macam untuk Liga, Klopp is better lah. Dia punya sebab tactician Benitez takkan bertahan untuk jangka yang lama. Dia boleh spot untuk kalah mati, dia boleh spot. Sebab dia boleh target 2 game kan. So yang ni nak seri ke, yang ni nak menang ke tempat lawan, skor tempat lawan ke, nak bertahan itu. Tapi kalau untuk Liga, maka untuk point Liga, Klopp tactician tu lebih berjaya, lebih master class lah. Okay, bila bercakap tentang Rafa Benitez ni, kita tak boleh lari daripada nak bandingkan pasukan sekarang dengan pasukan 2005 Istanbul. Kita ada Jerzy Dudek, kita ada Jamie Carragher, Sami Hyypiä, Steven Gerrard, Xabi Alonso, Vladimir Smicer, Harry Kewell, Milan Baros, John Anrise waktu tu. Pasukan sekarang ini lebih baik daripada pasukan 2005? Ya, keseluruhannya lebih baik. Walaupun mungkin 1-2 player yang masa tu mungkin ada yang boleh masuk ke pasukan ini. 1-2 player tu boleh kita tahu siapa? Steven Gerrard, Jamie Carragher, saya rasa itu je kot. Jadi Jerzy Dudek, Sami Hyypiä, Luis Garcia tak boleh masuk tim sekarang? Tak boleh. Menarik. Maksudnya tim sekarang ni jauh lebih baik dan akan terus menguasai Liga macam yang Abang Alim tadi kata, memang sangat yakin. Memang kita yakin. Sekurang-kurangnya untuk 3-4 season ke depan ni memang kita takkan ada pencabar untuk kejuaraan Liga. 3-4 season? Okey, 3-4 season. Ya.
Dan cuma pencabar terdekatnya adalah saya rasakan Manchester City lah. Cuma pencabar terdekatnya bagi saya ialah bukan mencabar kejuaraan, tetapi mencabar dekat mana poin tu. Okey, faham. Kita nampak memang Abang Halim betul-betul yakin dalam 3-4 tahun ni memang milik Liverpool. Ya, selagi Klopp ada kat sini memang insya-Allah akan tetap jadi milik Liverpool kejuaraan Liga ni, dan saya yakin sekurang-kurangnya satu lagi kejuaraan Eropah. Satu? Sekurang-kurangnya. Dan kita boleh layak mungkin 2-3 lagi ke final. 2 final dan sekurang-kurangnya kita akan menang satu lagi. Oh, keyakinan ni memang saya sangat respect Abang Halim. Tapi bila bercakap tentang Eropah ni, pasukan saya sendiri Arsenal dah memang tak ada, Liverpool dah kalah dengan Atletico. Mungkin kita luar topik sikit, ramalan Champions League musim ni yang akan mula. Saya rasa season ni PSG dengan Juventus ada harapan. Juventus ketinggalan, okey. PSG nampak macam line tu mudah tapi dia ada Atletico Madrid kat situ. Ya, tapi Atletico ni dia tengok tim lawan dia. Okey, faham. Dia boleh jadi kuat kalau lawan macam Liverpool, macam lawan Barcelona. Dia tengok macam mana game tu. Macam mana lawan tu bermain. Macam PSG ni bukan, saya tak rasa PSG ni terlalu bermain macam attacking. Dia boleh juga main bertahan. Okey, baik. Itu tentang Eropah. Jadi musim depan Liverpool akan henyak balik. Dia akan pulun balik. Okey, kita balik pada Liga. Ada tak pasukan di luar? Saya nak komen season ni sikit lah. Ya. Okey, sebenarnya memang tewas tu sebenarnya ialah kecuaian. Berlaku sebenarnya kecuaian satu, dan kedua kerana kecederaan kepada Alisson lah. Adrian, kesilapan Adrian betul. Tapi bagaimanapun memang sebelum tu lagi saya dah, bila nak draw tu, satu tim yang saya paling tak nak lawan adalah Atletico Madrid. Oh, tapi yang tu yang dapat. Itu yang satu tim. Yang lain tak apa. Yang lain Juventus ke Barcelona lagi sekali ke Real Madrid ke, no problem. Tapi Atletico Madrid lah yang saya paling tak nak, sebab dia punya dia punya tactical tu, dia boleh, kalau dia betul-betul fokus tu, dia boleh tutup dia punya kawasan penalti tu. Tak boleh lepas. Dia punya bertahan tu. Betul. Dia boleh memang main cara Diego Simeone lah kan. Dia boleh parking pass tu cukup baik. Dan Liverpool ni bagi saya lebih baik kita lawan dengan tim yang penuh star yang menyeram berbanding orang yang sangat bagus untuk bertahan. Okey, faham. Okey, kita cerita tentang ramalan lagi sikit tapi tentang Liga sendiri. Okey, tadi kata Manchester City sebagai pencabar. Di luar top 6 ada tak lagi kelab yang boleh masuk? Mungkin satu lagi kejutan macam Leicester, itu pun baru nombor 5 season ni. Mungkin ada tim di luar top 6 yang akan buat kejutan season depan. Saya rasa Leeds boleh beri kejutan. Leeds United baru naik? Ya, sebab saya sekarang ni pun mereka tengah sibuk membeli pemain lah. Beberapa pemain yang star juga, mereka tengah sibuk nak beli pemain. Dan saya juga yakin dengan Bielsa punya tactical lah. Bielsa punya tactician, dan dia pun dah bersama dah lama dengan Leeds, dan mereka ada harapan untuk buat kejutan. Okey, Abang Halim. Saya nak predict Leeds mungkin boleh cabar Manchester United. Okey, baik. Selain daripada player Liverpool, 3 player yang rasanya musim depan akan jadi top of the season mungkin?
Selain daripada player Liverpool, 3 orang. Lain daripada player Liverpool, of course lah, Harry Kane, Aubameyang, Arsenal, dan juga saya rasa masih lah Aguero. Signing of the season mungkin sama ada yang belum sign atau yang dah sign? Saya tak nampak lagi yang boleh mencabar top seeded, star seeded yang sudah berada di Liga. Sebab pertama mereka nak sesuaikan diri dahulu first season. Kan tak semua orang akan meletup first season ni. Kerana perlukan masa. Dan saya tak nampak lagi star yang dah sign tu, saya tak nampak lagi yang boleh outperform mana-mana star sekarang punya star. Timo Werner, Hakim Ziyech? Tak boleh. Tak boleh. Kalau mereka masuk Liverpool mungkin. Lain macam. Okey, kita hanya tinggal seminit lagi. Jadi Abang Halim, season depan Liverpool tadi dengan confidentnya cakap memang akan lagi sekali Liga, memang akan henyak balik Eropah. Mungkin kata-kata untuk penyokong Liverpool di Malaysia dan juga boleh selit kalau ada kata-kata untuk penyokong pasukan lain sekali, silakan. Okey, kepada bangsa Liverpool di Malaysia, bergembiralah, inilah masa untuk kita. Tahun kita, abad untuk kita merasakan kejuaraan, membina kejuaraan demi kejuaraan untuk Liverpool. So untuk season baru ni kita kena bersedia untuk terus menjulang piala demi piala. So kalau season ni kita dah dapat 3 piala. Okay, season depan pun sekurang-kurangnya kita target 3 piala juga. Sekurang-kurangnya Liga, Champions League dan sama ada FA Cup ataupun League Cup. Ada kata-kata untuk penyokong pasukan lain? Kepada penyokong pasukan lain, terutamanya Manchester City, Manchester United, Chelsea, harap bertabah. Ini masa untuk anda semua bermuhasabah dan kena menerima kenyataan bahawa ini masa Liverpool di atas. Jadi tak apalah, berebutlah nombor 2 tu. So harap sama ada Chelsea ataupun Arsenal boleh mencabar City untuk tempat nombor 2. Bercakap tentang Arsenal, nanti kita akan jumpa dalam Community Shield, Abang Halim. Ya. Hari tu okey, kita tahu Arsenal menang dengan Liverpool, tapi okey, Liverpool waktu tu tengah hangover, champion hangover lagi waktu tu. Tapi Community Shield ni akan jadi measurement sebenar ataupun masih lagi cuba-cuba player? Community Shield tahun lepas pun kita kalah. Okey, baik. Okey, jadi tak carry weight lah. Tak carry weight. Sebab masa tu kita cuba player kan. Dan first game ni dia tidak menggambarkan apa-apa lah. Friendly, community pun tak ada carry weight apa-apa. Cuma bagus kalau untuk Arsenal tu satu peluang yang cukup baik lah untuk menjulang satu piala. Kerana yang lain tu agak sukar. Okey, baik. Okey, terima kasih banyak-banyak. Masa kita sudah habis. Seronok bersembang dengan seorang otai yang boleh bercakap tentang sejarah dan juga analisa pemain sekarang, bercakap tentang masa depan sekali. Terima kasih banyak Abang Halim dan sama-sama. Okey. Macam mana kalau andai kata mungkin yang mendengar hari ni nak follow Abang Halim, nak tengok prediction match by match selepas ini by Abang Halim, okey, boleh follow Facebook saya, Abdul Halim Hafiz Abdul Rahman. So kalau search Hafiz tu H-A-F-E-Z, Abdul Halim Hafiz Abdul Rahman. So dekat profile tu adalah tulis Chairman Liverpool, Chairman Fans Liverpool Sedunia.
Okey, jadi maksudnya peminat Liverpool saya sarankan untuk follow Malim kita. Follow, kita akan setiap minggu kita akan keluarkan prediction. Dan tolong follow, tolong datang, tolong backup saya sebab haters terlalu ramai. Bila keluarkan prediction tu haters terlalu ramai untuk komen. Jadi minta penyokong-penyokong cover. Saya pun sebenarnya baru follow Malim tadi dan dah tentu season depan saya pun akan jadi salah seorang daripada haters tersebut, Malim. Okey, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Malim. Okey, terima kasih jemput saya. Okey, jadi sama ada jadi atau tak jadi season Liverpool ni, mungkin kita akan panggil lagi sekali dalam pertengahan season ke, tengok macam mana? Boleh? Okey. Jadi maksudnya kalau cara sembang Malim tadi tu kita rasa macam memang akan bulldoze liga lagi sekali, tapi kita mungkin akan tengok balik bulan 12 macam mana, bulan 1. Sebab kalau kita tengok step by step Liverpool, macam Champions League first naik juara. Okey. Kemudian kita juara. Macam Liga pun first naik juara. Kemudian kita juara. So kalau kita tengok tu step naik juara, so season depan akan pecah rekod. Okey. Ini satu keyakinan yang memang kita suka. Tapi penyokong-penyokong lain terutamanya Manchester United tunggu aja, kalau tak achieve tu memang Malim akan kena lah ni gayanya. Marilah kita sama-sama ramai-ramai follow Malim. Memang kena lah, tapi saya rasa mereka masa tu nak hantam sangat pun susah sebab mereka tengah sibuk dengan nasib sendiri. Okey, baik. Terima kasih banyak Malim. Assalamualaikum kepada semua. Saya harap semua boleh follow channel Arta.com sebab selepas ini kita akan ada lagi podcast-podcast terutamanya tentang bola sepak dan ada juga tajuk lain sebab semua topik kita langgar. Untuk peminat-peminat bola sepak, saya ulang, mari kita sama-sama follow Malim. Prediction match by match tu memang sangat menarik, kita tak boleh lepaskan. Terima kasih banyak Malim. Okey, terima kasih sama-sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa anda di kejuaraan seterusnya Liverpool.